Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husaini bin Kamil, nombor kad metrik A171457, akan membincangkan berkenaan dengan maslahat dan mafsadah berikutan proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia berikutan penularan wabak pandemik COVID-19. Proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia dinamakan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan telah menetapkan Perintah Kawalan Pergerakan pada tarikh 18 Mac tahun 2020 berikutan wabak pandemik COVID-19 yang telah merebak di Malaysia. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa maslahat dan juga mafsadah berikutan proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia atau dinamakan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Pertama sekali berkenaan dengan maslahat kuarantin. Ia dapat menurunkan kes COVID-19 apabila semua orang rakyat di Malaysia perlu duduk di rumah atau kediaman masing-masing tanpa dan tidak boleh keluar tanpa sebarang alasan yang kukuh, maka ia dapat memutuskan rantaian COVID-19. Seperti mana kita tahu, COVID-19 merebak melalui persentuhan ataupun duduk dekat antara satu sama lain. Langkah kuarantin yang dijalankan di Malaysia atau Perintah Kawalan Pergerakan ini, ia bertepatan dengan hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Maksudnya, apabila kamu mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi di situ, dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Berdasarkan kepada hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan di Malaysia amat bertepatan sekali dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apabila semua orang duduk di rumah, ia dapat mengelak penularan dan memutuskan rantaian COVID-19. Walau bagaimana sekalipun, proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia ini terdapat beberapa mafsadah. Ini kerana apabila semua orang perlu untuk kuarantin di rumah atau menetap di kediaman masing-masing, ia akan memberi kesan kepada kesihatan emosi dan juga psikologi. Hal ini kerana apabila semua orang perlu kuarantin di rumah atau menetap di kediaman masing-masing dan tidak boleh untuk bekerja, maka ketua keluarga tidak dapat mencari mata wang pencarian. Dan apabila tidak dapat mencari mata wang pencarian, maka dia tidak boleh memberi nafkah yang wajib kepada isteri dan juga anak-anaknya. Maka berlakulah kes penceraian semakin meningkat. Bermula pada Mac tahun 2020 sehinggalah kepada Ogos tahun 2021, kes penceraian dilaporkan sebanyak 77,786 kes. Jadi kes yang meningkat ini berpunca, salah satunya adalah daripada mata wang pencarian. Dan juga terdapat beberapa kes bunuh diri yang dilaporkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kes bunuh diri ini adalah melibatkan emosi seseorang itu terganggu apabila duduk di rumah dan tidak boleh keluar di rumah. Justru itu, terdapat beberapa maslahat dan juga mafsadah berikutan proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia. Namun kerajaan perlu ataupun terpaksa untuk menjalankan proses kuarantin di Malaysia ini kerana untuk memelihara kemaslahatan yang lebih besar, iaitu untuk menjaga ataupun membendung penularan wabak COVID-19. Untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, iaitu penularan wabak COVID-19 antara masyarakat di Malaysia, maka kemudaratan yang kecil perlu dilaksanakan untuk mengelak daripada kemudaratan yang besar. Ini bertepatan dengan qawaid fiqhiyah yang berbunyi, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhahuma dararan wa bir'irtikabi akhaffihima. Yang bermaksud, apabila ada dua kerosakan yang berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.